Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan bincangkan bab baru ya, iaitu bab 5. Tajuk bab 5, kongruen, pembesaran dan gabungan transformasi. Tapi hari ini kita hanya tengok satu saja subtopik. Subtopik yang pertama adalah kongruen. Okey, apa maksud kongruen ni? Kita tengok satu-satu ya. Kongruen ni cikgu ada dua bentuk. Okey, contohnya bentuk A dan bentuk B. Okey, boleh tengok ni bentuk yang pertama ni, bentuk warna ungu, dan satu lagi bentuk cikgu warna B adalah bentuk warna pink. Okey, cikgu ada dua bentuk. Daripada dua bentuk ini, kongruen ini bermaksud adalah, okey, kita tengok pergerakan kedua-dua gambar rajah ini. Yang pertama, gambar rajah A, daripada bentuk dia melintang tadi, dia menjadi berdiri macam B. Kemudian, dia macam tu. Dia bergabung. Apa maksud yang ni? Apa maksud pergerakan dua gambar rajah ni? Kita ulang sekali lagi. Daripada dua bentuk gambar rajah ni, kalau kita tengok, dia mempunyai kedudukan yang berbeza. Tetapi apabila kita gerakkan dia, kita cuba gerakkan dia, dan kita cuba satukan dia, dan kita cuba satukan kedua-dua gambar rajah ni, kita akan dapati apa? Kita akan dapati bahawa kedua-dua objek ini, A dan B ini mempunyai bentuk yang sama. Mempunyai saiz yang sama. Yang pertama, dia mempunyai saiz yang sama. Dan yang kedua, dia mempunyai bentuk yang sama. Walaupun dia mempunyai susunan dan kedudukan yang tadi berlainan. Satu A di sini dan B di sini. Tadi dia kedudukan berlainan. Tetapi dia mempunyai saiz yang sama. Dan bentuk yang sama. Apabila saiz dan bentuk yang sama, pasangan tersebut dikatakan kongruen. Kenapa? Sebab yang pertama, semua panjang sisi sepadan dia. Semua dia punya sisi dia. Dia memenuhi syarat. Sama. Kalau dia tak sama, dia tidak mesti ada yang terlebih, mesti ada yang terkurang. Dia semua sama. Semua sama panjang sisi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memenuhi syarat. Semua sudut adalah sama. Ni dia tidak terlebih, tidak terkurang. Gambar rajah A dan B tadi, apabila dicantumkan, dia mempunyai semua yang sama. Apabila dia memenuhi kedua-dua syarat ini, maka kedua-dua gambar rajah tadi dikatakan kongruen. Kongruen ni mesti apa? Dia mesti mempunyai saiz dan bentuk yang sama, yang mana semua panjang sisi mesti sepadan. Dan semua sudut adalah sama. Okey, untuk lebih jelas lagi, kita tengok seterusnya. Ini adalah contoh. Contoh di mana dua jubin, dua mozaik lah. Mozaik. Kalau kita tengok di sini, adakah kedua-dua gambar rajah ini kongruen? Okey, yang ni ada bunga, betul tak? Dia bunga, betul tak? Ni di sini dia ada lengkuk-lengkuk. Kalau kita tengok di sini, kedua-dua gambar rajah ini sama. Jubin ini adalah sama, ataupun mozaik ini adalah sama. Ataupun tayar kereta. Ini contoh dalam buku teks kamu. Contoh tayar kereta depan dan tayar kereta belakang. Kalau tayar kereta ini tidak sama, yang depan dengan yang belakang ini tidak sama saiz. Yang depan kecil, yang belakang besar, boleh tak ia bergerak? Tidak boleh kan? Tidak boleh bergerak dengan okey, betul tak? Jadi syarat untuk kedua-dua tayar ini untuk bergerak dengan lancar, mesti kedua-duanya sama saiz. Apabila kedua-duanya sama saiz, maka objek itu dikatakan kongruen. Kenapa? Sebab dia mempunyai ukuran yang sama pada panjang sisi sepadan dan sudut sepadan. Di sini tengok, cuba kita tengok mozaik tadi, dia mempunyai panjang dan lebar yang sama juga dengan saiz kereta tadi. Saiz tayar kereta tadi. Dia mesti sama saiz tayar kereta depan dengan tayar kereta belakang. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok contoh satu. Yang mana contoh satu ni soalan dia adalah
Tentukan sama ada setiap pasangan rajah yang berikut adalah kongruen. Ingat ya, kongruen ni dia mesti memenuhi dua syarat tadi. Yang pertama panjang dan yang kedua adalah dia punya sudut. Jadi kita mau tengok dulu semua panjang sepadan adakah sama ataupun tidak. Jadi kita mau cek satu-satu. Okey, yang pertama sekali adalah cuba kita tengok garis AC. Panjang AC. Di mana panjang AC ni? Okey, panjang AC adalah 12. Okey, panjang AC. Kita tengok Ini panjang AC. Panjang AC 12. Mana pasangan dia? AC pasangan dia adalah sama dengan ni PQ. Sama dengan PQ. Berapa panjang dia? 12. Okey, di sini 12, sini juga 12. Okey, yang pertama dia memenuhi syarat. Cuba kita tengok panjang yang kedua pula. Panjang yang kedua adalah AB. AB. AB panjangnya berapa? AB panjangnya adalah 5. Mana yang di sini? Yang di sini adalah mesti bandingkan kedua-dua gambar rajah ya. PQ. Okey. Kita sudah memenuhi dua syarat. Maknanya yang 12 dengan 5, ni 12 dengan 5 juga sama. Jadi kita mau tengok satu lagi. Kita cuba cek kita punya sudut. Sudut di sini 90 darjah dan di sini juga 90 darjah. Okey, cuba kita tengok sudut di puncak. Sudut di puncak di sini adalah 22.6 darjah. Dan yang ini adalah sudut di puncak dia juga adalah 22.6 darjah. Jadi apabila kedua-duanya sama, sudutnya sama, maka dia mempunyai semua panjang yang sama. Apabila dia memenuhi semua panjang yang sama dan sudut sepadan dia juga adalah sama, maka kedua-dua gambar rajah ini kita boleh buat kesimpulan bahawa semua ukuran sepadan dan sudut sepadan adalah sama. Maka kedua-dua gambar rajah adalah kongruen. Dia mesti memenuhi dua kehendak ni. Mesti memenuhi panjang mesti sama, sudut juga mesti sama. Apabila kedua-dua syarat ini dipenuhi, maka kedua-dua gambar rajah ini dikatakan kongruen. Okey, seterusnya kita tengok. Contoh seterusnya. Okey, sama juga dengan yang ini. Adakah setiap pasangan rajah yang berikut adalah kongruen? Okey, yang pertama kita tengok sisi di sini. Sisi. Kita ada dua segitiga. Segitiga yang pertama adalah segitiga ABC. Dan segitiga yang kedua adalah RPQ. Okey, cuba tengok di sini. Dia punya sisi dia. CB dan AC panjang dia. Okey. CB dan AC panjang dia adalah 8. Yang mana sini adalah 8. Okey, ni tanda maksud apa? Maksud dia tanda dia sama panjang. Dan di sini juga 8. Sama juga di sini. Apabila sini sama 8, yang ni juga tanda dia sama yang kedua lah. 8. Maknanya di sini dia memenuhi syarat. Panjang dia memenuhi syarat. Sebab apa? Sebab panjang dia adalah sama. Kemudian apa yang perlu kita semak adalah dia punya sudut. Cuba kita tengok sudut di sini. Okey, semua sepadan. Okey, kita boleh tanda. Sebab apa? Sebab dia adalah sama. Okey, di sini. Tanda right. Sebab apa? Sebab semua panjang sama. Yang kedua, syarat yang kedua adalah dia punya sudut. Adakah sudut ini sepadan? Cuba kita tengok yang di puncak ini. Yang di puncak ini berapa? Ini 50. Ini 50. Ini adalah segitiga sama kaki. Kalau di sini 50, okey. Segitiga sudutnya adalah 180 darjah. Hasil tambah ketiga-tiga sudut ini adalah 180 darjah. Okey, kita sudah ada 50. Jadi macam mana mau cari dua sudut lagi? Jadi 180 tolak dengan 50 dapat berapa? 130. Ini segitiga sama kaki. Maknanya sudut di sini adalah sama. Bahagi dengan 2. Kamu akan dapat berapa jawapan dia? 130
30 bahagi dengan 2, kamu akan dapat jawapannya adalah 65. Maknanya di sini 65 dan di sini juga 65. Cuba kita tengok, adakah kedua-dua sudut ini sepadan? Di sini 65, di sini 70. Maknanya sudut dia ini tidak sama. Apabila semua panjangnya, yes. Yang ini, ya, semua panjang sama. Tetapi sudut sepadan sekarang ini tidak sama. Okey. Apabila dia tidak sama, maka kedua-dua gambar rajah ini adalah bukan kongruen. Itu saja. Dia mesti memenuhi semua panjang sama, sudut sama, maka itu adalah kongruen. Tapi kalau kedua-dua syarat ini tidak memenuhi ataupun salah satu syarat ini tidak memenuhi, maka gambar rajah tersebut bukan kongruen. Okey, kita tengok. Yang ni latih kendiri. Latih kendiri dalam buku teks kamu 5.1a. Dia suruh kamu tentukan sama ada kongruen ataupun tidak. Yang ni kamu bandingkanlah. Kamu bandingkan dia punya sisi. Sama ke? Dia punya sudut sama ke? Kalau kedua-dua syarat ini dipenuhi, yes, dia kongruen. Tapi kalau kedua-dua syarat ini tidak dipenuhi, maka dia bukan kongruen. Okey? Kita tengok seterusnya. Sifat kongruen segitiga ini, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, kita ada banyak kita ada banyak contoh. Contohnya yang pertama adalah dia mesti memenuhi, dia sekurang-kurangnya yang sama, kita tengok mesti ada 3 benda yang sama. Yang pertama sekali adalah sisi. S ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah side. Maknanya setiap sisi sepadan adalah sama. Dia ada perbandingan, ada perbandingan antara dua segitiga. Yang pertama, kita tengok ni, dia kata bentuk segitiga. Jadi kita mesti lukis bentuk segitiga lah ni. Jadi kamu kata, kenapa cikgu ni asyik lukis segitiga saja? Nanti kita tengok. Yang pertama, dia kata AC sama dengan PR. Jadi macam mana kita mau lukis? Yang pertama sekali, dia kata AC, panjang AC sama dengan panjang PR. Apabila dikatakan panjang yang sama, kita letak ini tanda warna merah ini adalah menunjukkan tanda dia mempunyai panjang yang sama. Okey, yang kedua, dia bagi tahu apa? AB sama dengan PQ. Kita sudah ada A. Jadi B kita di mana? B kita di atas. Dia kata AB sama dengan PQ. Kita ada panjang yang kedua yang sama. Bila ada panjang kedua yang sama, tandanya begini. Ini panjang, kalau ada satu palang sahaja, ini tanda panjang satu yang pertama yang sama. Yang ini adalah panjang kedua yang sama. Dan kita ada satu lagi sisi yang sepadan adalah BC. Dan QR adalah sama. Okey. Kenapa ada 3 palang di sini? Sebab dia adalah garis ketiga yang sama panjang. Dalam segitiga ni dia ada garis ketiga yang sama panjang. Jadi apabila sudah ada 3 perkara yang sama panjang ini, yang sudah ada sama panjang, ataupun sudah sama sisi, sudah sama bentuk, sudah sama saiz, maka kedua-dua gambar rajah ini dikatakan kongruen. Okey, kita tengok lagi. Yang ini apabila sisi, sudut, sisi. Okey, dia ada 3 lah benda yang dia semak. Dia semak apa dia? Dia semak sisi, sudut, sisi. Kalau kamu sudah semak 3 perkara ini, maka gambar rajah kamu tersebut sudah memenuhi syarat kongruen. Okey, yang pertama dia bagi tahu kamu adalah AC sama dengan PR. Panjang. AC sama dengan PR. Panjang. Sama panjang. Kemudian, kalau kamu tengok di sini, kita ada tanda ni. Ni tanda apa ni? Ini adalah tanda sudut. Dia bagi tahu apa? Sudut BAC sama dengan sudut PQR. BAC. Mesti bermula daripada BAC. Mana B? Tak ada lah B. Okey, AC. Okey, kalau sudut, dia mesti kamu tengok yang tengah. Yang tengah dia sekarang ini,
huruf yang tengah lah. Apa cikgu cakap yang tengah ni? Kalau kita tengok sini, huruf yang tengah dia adalah A dan yang ini adalah Q. Maknanya, bila kita mau buat sudut, A ini mesti berada di tengah. Kemudian di sini B dan di sini C. Sama juga dengan Q. Yang di tengah dia apa dia? Yang di tengah dia adalah adalah P. Kemudian atas Q dan R. Keyword dia tengok yang tengah. Jadi daripada gambar rajah kita buat tadi, kita buatlah bentuk. Kita buat bentuk sudut yang mana yang pertama BAC dan QPR. Dia mempunyai apa? Dia mempunyai sudut yang sama. Ini adalah memenuhi untuk yang kedua. Okey, seterusnya kita mau tengok yang ketiga. Yang ketiga dia bagi tahu AB sama dengan PQ. AB, ini AB. Sama dengan PQ. Ni garis kedua yang sama. Okey, apabila dia memenuhi ketiga-tiga ini, maka objek ini dikatakan kongruen. Ingat ya, bentuk segitiga kamu sudah kan? Kita ada AC sama dengan PR, BAC sama dengan QPR, AB sama dengan PQ. Tiada sudah. Tetapi kita tengok gambar rajah kita ini masih belum lengkap. Kita mau cek bentuk segitiga, jadi kita jadikanlah gambar rajah ini bentuk segitiga. Tambah saja garis. Jadilah dia bentuk segitiga. Jadi apabila dia memenuhi syarat ataupun ketiga ini, side sudut side ataupun side angle side, SAS, maka kedua-dua gambar rajah ini dikatakan kongruen. Okey, lagi kita tengok. Sifat kongruen yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Ni sudut, sini sisi dan sudut. Sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Kita tengok sudut yang pertama. Sudut yang pertama adalah BAC. Sama juga cikgu bagi tahu tadi. Dan sudut yang kedua adalah PQR. Dia kata sama. Jadi kita buatlah BAC. Yang kedua QPR. Sudut ni bergantung di tengah ni. Yang di tengah ni adalah sudut dia adalah di A. Maknanya dia di A lah. Dan yang ini adalah DP. Okey, DP. Maksudnya kedua-dua sudut ini sama besar. Kalau di sini 50 darjah, di sini juga 50 darjah. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua dia bagi tahu adalah AC sama dengan PR. Mana AC? Panjang AC sama dengan panjang PR. Ini panjang AC dan yang ini adalah panjang PR. Okey, kalau dia kata sama, kita letak tanda palang. Pertama kali lah ni, garis yang sama. Dan yang kedua, dia kata sudut lagi. Sudut apa? ACB. A, kita sudah ada titik A. C, B. Yang ni P, R, Q. Okey, buatlah saja. A, C, B. P, R, Q. Jadi di mana dia punya sudut? Di tengah. Di mana? Di C. Dia kedua. Sudut kedua yang sama. Jadi ada dua lah. Ni ada satu je. Sebab apa? Ini sudut yang pertama yang sama. Ini sudut kedua yang sama. Yang pertama sudut di C dan yang kedua sudut di R. Apabila dia memenuhi ataupun tiga benda ni kamu cek, kamu semak, okey, dia adalah sama, maka gambar rajah tersebut adalah kongruen. Sama juga dengan sifat kongruen yang seterusnya. Yang mana kita mau semak sudut-sudut sisi ataupun angle side. AAS. Dalam exam dia akan bagi simbol macam ni. Kamu kena tahulah apabila dia kata AAS ni, kamu kena tahu itu adalah sudut-sudut sisi. Yang pertama dia mau semak sudut, yang kedua sudut dan yang ketiga adalah sisi. Kamu kena pandailah untuk melukis macam mana mau lukis ni. Jadi yang pertama dia bagi tahu BAC, sudut BAC sama dengan QPR. Jadi kita buat yang pertama. BAC QPR. Dikata sudut yang sama. Jadi tanda sudut. Letak tanda sudut. Dan sudut yang kedua adalah ACB. Mana? ACB. Satu lagi adalah PRQ. PRQ. Okey.
Ini sudut yang pertama, ini adalah sudut kedua yang sama. Jadi kita tandalah sudut kedua yang sama. Dan yang terakhir sekali dikata BC, mana BC? BC sama dengan QR. Jadi kita tandalah tanda yang sama. BC sama dengan QR. Ini adalah panjang pertama yang sama. Okey, bila kamu tengok ataupun kamu semak tiga benda ni, dia semua sama dan sepadan, maka dia adalah kongruen. Ada lagi tak? Ada. Cuba kita tengok sudut-sudut. Kalau tiga-tiga sudut ini memenuhi, apa akan jadi? Contohnya adalah BAC. BAC sama dengan QPR. Sudut di tengah dia adalah A. Jadi tanda di A. Yang ni sudut di tengah dia adalah P. Tanda di P. Okey, yang kedua dia kata adalah ACB. 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 Di mana sudut dia? Sudut dia berada di C. Sama juga dengan yang kedua adalah PRQ. Sudut dia berada di R. Ini sudut kedua yang sama. Dan seterusnya, yang terakhir sekali dikata sudut ABC. ABC sama dengan PQR. PQR. Jadi yang di sini adalah sudut ketiga yang sama. ABC. Maknanya sudut dia berada di B. Dan yang ini sudut dia berada di Q. Apabila tiga benda ni cek, yes, dia adalah kongruen. Okey? Itu sahajalah. Maknanya apabila kamu semak tiga benda sahaja dan kamu tengok ketiga-tiga benda yang kamu semak itu memenuhi syarat ataupun dia sama, maka itu adalah kongruen. Yang ni ada dalam buku teks kamu, dia tunjuk macam tu je, mungkin kamu tidak faham. Jadi cikgu cuba tunjuklah satu-satu dalam bentuk animasi. Cikgu harap kamu fahamlah. Okey, seterusnya kita tengok contoh 2. Yang mana contoh 2 ini tentukan sama ada setiap pasangan segitiga yang berikut berdasarkan apa yang kamu buat tadilah. Berikut memenuhi sifat kongruen segitiga. Justifikasikan jawapan anda. Cuba kita tengok di sini. Yang ini 10. Panjang dia sini 10. Sisi 10. Di sini juga 10. Di sini 6. Di sini juga 6. Tetapi sebenarnya sudah jelas ni. Kalau kita tengok gambar rajah ini, kita sudah boleh bagi tahu sudah ni. Adakah kedua gambar rajah ini memenuhi syarat kongruen? Tengok sahaja. Kita cuba tengok. Sini gemuk. Yang ni kurus. Jadi gemuk dengan kurus ini sama ke? Tidak sama. Kalau kurus dan gemuk ini tidak sama, maka kedua-dua gambar rajah ini tidak ataupun bukan kongruen. Kalau dia kongruen, yang ni kurus-kurus, yang ni gemuk-gemuk. Maknanya, walaupun di sini dia 10, sini 10, sini 6, sini 6, tetapi dia di bawah ni. Panjang di bawah ni, dia panjang. Yang sini, pendek. Maknanya apa? Maknanya dia tidak memenuhi. Semua panjang ini tidak dipenuhi. Yes, yang ni penuh-penuh. Yang ni sama 10, 6, tetapi garis yang bawah. Yang ni pendek saja, yang ni panjang. Jadi semua sudut sepadan sama juga. Dia tidak memenuhi. Jadi kedua-dua gambar rajah ini bukan kongruen. Okey, seterusnya. Seterusnya sama juga dengan yang ini. Cuba kita tengok kalau kita tengok macam ni pun kita sudah tahu sebenarnya adakah ini kongruen ataupun tidak. Di sini 6, di sini 3. Di sini 4, di sini 8. Adakah 6 dengan 3 ini sama? Adakah 4 dengan 8 ini sama? Syarat dia kongruen, dia mesti sama. Tapi kedua-dua gambar rajah ini, satu apa dia? Satu besar, satu lagi kurus. Jadi adakah dia sepadan? Tidaklah. Jadi sudah kita nampak sebenarnya. Sudah kita nampak dengan jelas kongruen ini dia mesti sama saiz, sama panjang dan sama sudut.
Kurus sama kurus, gemuk sama dengan gemuk. Dia macam tu. Jadi kalau kamu tengok kedua-dua gambar rajah ini tidak sama besar, maka kita boleh buat kesimpulan. Sudahlah, kalau kamu tak cek pun, kita memang sudah boleh buat kesimpulan bahawa kedua-dua gambar rajah ini tidak kongruen. Sebab apa? Dia tidak memenuhi syarat. Walaupun dia punya ukuran dia sama, dia punya sudut sama, sini 53.1 darjah. Di sini 36.9 darjah. Sama betul tak? Tetapi dia punya panjang. Ni. Tetapi ukuran semua sisi sepadan adalah berbeza. Sini 6, sini 3, sini 5, sini 10. Dia tidak sama panjang. Jadi dia tidak memenuhi syarat lah. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh 3. Okey, diberi sifat kongruen segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah sudut sisi sudut ASA. Lengkapkan jadual. Sudut. Yang pertama dia bagi tahu sudut. Sudut. Yang kedua sisi. Sisi. Dan yang ketiga adalah sudut. Pilihlah. Yang pertama dia sudah bagi tahu sudut yang sepadan dia adalah ACB. CB. Okey, ni sudut dia di C. Yang ni sama dengan apa? DFE. Jadi kita mau cari sudut sisi pula. Mana dia punya sisi yang sama. Jadi sisi yang sama senang saja. Ambil garis AB. AB sama dengan apa? AB garis yang tidur, betul tak? Kita ambillah garis yang tidur juga. Sama dengan ini. Terpulanglah kamu nak ambil garis apa. Atau kamu mau ambil garis AC. AC sama dengan apa? AC sama dengan DF pun boleh. Dia ada banyak jawapan. Okey, sudut yang kedua, dia sudah bagi tahu sudut kita sekarang yang tadi berada di C. Jadi kamu ambillah sudut yang berada di tempat lain. Contohnya kita ambil sudut yang berada di D. Kalau D, sudut dia sama apa dia? A. Yang tengah, kalau yang di sini A, mesti A ni berada di tengah lah. Kita mahu tulis. Bila dia kata sudut, buat tanda sudut. Yang di tengah apa dia? A. Yang di tengah A. Yang di depan dia? B. Yang di belakang dia? C. Tulis macam tu. Sama juga dengan sudut yang kedua. Kita mahu sudut apa? D. D ini berada di tengah. Mesti ada 3 huruf ya. Di depan dia apa? E. Dan di belakang dia adalah F. Ini dia. Ini adalah contoh bagi jika dia memenuhi sudut, sisi sudut. Kalau 3 benda ni maknanya dia adalah kongruen. Okey, seterusnya. Contoh 4 juga sama. Contoh 4 juga sama. Yang mana dia kata, nyatakan sifat kongruen yang digunakan. Okey, kita tengok. Kita cek, dia suruh kamu lukis ni. Diberi satu lagi segitiga KLM. Mempunyai bentuk yang sama dengan segitiga EFG. EFG. Dia hanya bagi satu segitiga saja. Dia suruh kamu lukis satu segitiga satu lagi. Yang mana dia kongruen sekiranya. Jadi kita lukislah. Mesti ada 2 bentuk segitiga. Yang pertama, segitiga dia mesti memenuhi syarat EFG. EGF. Ni. Dia memenuhi syarat yang pertama ni. Kita buat yang pertama. EGF dengan KML. Maknanya dia mempunyai sudut yang sama di sini. Okey. Kemudian kita tengok syarat yang kedua. Syarat yang kedua dia adalah EFG. EFG dan KLM. Di mana? Dia adalah sudut sepadan yang kedua. Yang sama. Dan yang terakhir sekali, dia punya panjang EF. EF sama dengan panjang KL. Ini kita mau lukislah. Bila dia kata diberi satu lagi, maknanya dia mesti mempunyai 2 segitiga. Yang ini adalah segitiga EGF dan satu lagi segitiga adalah KLM. Terpulanglah kamu nak buat sudut ni, garis ni panjang mana, tetapi syarat dia kamu nak
Syarat dia mesti sama panjang. Kalau di sini 5, sini 5, tak nak buat 5, aku nak buat 10. Terpulang kepada kamu. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok lagi. Okey, ini adalah contoh dalam ini adalah latihan dalam buku kamu, iaitu latihkan diri 5.1B. Okey, cikgu harap kamu boleh lukislah balik ni. Dia suruh kamu lukis ni. Sisi sudut sisi sudut ya. Terpulanglah kamu nak lukis macam mana. Sama juga dengan soalan nombor 2 ni Dia suruh kamu lukis juga. Jadi macam tadilah cikgu sudah ajar kamu melukis kan? Jadi itu sahaja untuk hari ni. Cikgu harap kamu boleh lukis bentuk-bentuk segitiga yang menunjukkan sifat kongruen tadi. Harap tiada masalah lah. Okey, jika tidak faham boleh rujuk balik. Boleh undur balik dan dengar balik apa yang sudah cikgu jelaskan. Okey, itu sahaja pada hari ini. Sekian. Terima kasih.